Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya tujukan kepada Dr. Nuriza selaku pensyarah pembimbing bagi subjek Lestari Alam Sekitar dan kepada rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini saya dan ahli kumpulan akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek Lestari Alam Sekitar. Bagi pembentangan ini, kami akan membentangkan sebuah topik yang bertajuk kepupusan flora dan fauna. Baiklah, sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Baiklah, yang pertama, Syahaizan anak lelaki Sarip, dan yang di tengah, Hanif Zaki bin Hilmi, dan yang terakhir saya sendiri iaitu Afiq Nakiuddin bin Alias. Baiklah, kami semua berasal daripada unit BM SK1. Baiklah, bagi pembahagian pula, saya akan menerangkan daripada pengenalan sehingga sebuah sedikit tentang faktor yang mempengaruhi kepupusan flora dan fauna. Seterusnya, Hanif akan menyambung faktor-faktor tersebut sehingga ke kesan-kesan. Dan yang terakhir, Syahaizan akan melaksanakan ataupun membentangkan langkah mengatasi, kesimpulan dan penutup bagi pembentangan kami. Warga kelas sekalian, kami telah membahagikan pembentangan ini kepada 6 bahagian, iaitu yang pertama, pengenalan, kedua, definisi, ketiga, faktor, keempat, kesan-kesan, kelima, langkah mengatasi dan yang terakhir sekali, kesimpulan terhadap topik kepupusan flora dan fauna. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang pengenalan terhadap topik kami pada hari ini, iaitu kemusnahan flora dan fauna. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat informasi interaktif yang telah disediakan. Pada tahun 1910, dianggarkan terdapat 100,000 ekor harimau di muka bumi ini. Namun, pada tahun 2010, World Wildlife Fund menganggarkan harimau liar di muka bumi ini hanya terdapat 3,200 ekor sahaja. Hal ini menunjukkan populasi harimau telah hilang ataupun lenyap sebanyak 96% daripada satu abad yang lepas. Saintis menganggarkan pada tahun 2030, kita mungkin hanya dapat melihat harimau di zoo sahaja dan kita tidak dapat melihat harimau secara liar di dalam habitat mereka. Baiklah, sekarang mari kita lihat pengenalan terhadap topik kami, iaitu kemusnahan flora dan fauna. Sebelum itu, mari kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kepupusan ataupun pupus. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, pupus ditafsirkan sebagai hilang, lenyap ataupun habis. Jadi, kepupusan flora dan fauna bermaksud kemusnahan ataupun kepupusan tumbuh-tumbuhan dan haiwan semula jadi dalam sesuatu ekosistem. Secara keseluruhannya, kemusnahan flora dan fauna bermaksud situasi haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang bakal lenyap disebabkan oleh beberapa faktor. Kita lihat pula definisi kepada flora. Apakah yang dimaksudkan dengan flora? Flora bermaksud keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam sesuatu daerah atau sesuatu masa. Bagi perkataan mudah, bagi flora ialah tumbuh-tumbuhan. Contoh kepada tumbuh-tumbuhan ialah pokok-pokok bunga seperti bunga raya, bunga kertas, rumput dan daun-daun yang berada di sekeliling kita. Bagi fauna pula, fauna didefinisikan sebagai seluruh binatang ataupun haiwan yang hidup dalam sesuatu daerah dalam sesuatu masa tertentu. Baiklah, bagi perkataan mudah terhadap fauna ialah binatang ataupun haiwan. Contoh-contoh haiwan yang kita sering lihat ialah seperti ayam, lembu, ikan dan semut. Baiklah, kami juga telah menyeraikan beberapa haiwan yang kini dirancam kepupusan disebabkan oleh aktiviti ataupun faktor-faktor tertentu. Baiklah, yang pertama kita lihat ungka tangan putih. Ungka tangan putih diancam kepupusan disebabkan pemburuan haram oleh pemburu haram untuk dagingnya. Selain itu, ungka tangan putih dilanda kepupusan kerana ungka dewasa telah dibunuh kerana pemburu ingin menangkap anak-anak ungka yang kecil bagi dijadikan haiwan peliharaan. Kemudian, ungka tangan putih ini juga mengalami kemusnahan habitat disebabkan oleh penerkaan dan penempatan manusia.
Kita lihat pula yang kedua iaitu burung botak upih. Burung botak upih tinggal di kawasan berair sebagai contoh di kawasan pantai dan menangkap ikan-ikan. Antara punca kepupusan burung botak upih ialah kehilangan habitat pantai kerana dijadikan pusat-pusat rekreasi dan dipenuhi oleh pencemaran seperti pencemaran minyak yang menyebabkan makanan seperti ikan pupus ataupun mati. Kemudian yang kedua, burung botak putih juga diburu dan diperdagangkan di dalam pasaran gelap dan dijual pada harga yang sangat mahal. Kita lihat pula haiwan yang ketiga iaitu haiwan yang kita sering dengar dan kita kenali iaitu harimau Malaya. Seperti yang kita tahu, harimau Malaya dilanda kepupusan ataupun terancam dengan sangat teruk sekali. Baiklah, hal ini kerana habitat asal harimau Malaya telah musnah disebabkan oleh penerokaan dan penebangan hutan yang menyebabkan harimau tidak mempunyai makanan yang secukupnya. Selain itu, pemburuan haram juga menyebabkan kematian banyak harimau Malaya dan menyebabkannya hampir pupus. Kita lihat yang terakhir iaitu kambing gurun. Kambing gurun juga mengalami kepupusan kerana habitat asalnya telah pun musnah disebabkan penerokaan hutan. Dan sudah tentu kambing gurun ini juga diburu oleh kerana tanduknya dan juga dagingnya untuk dijual di pasaran gelap. Selain daripada haiwan-haiwan yang mengalami kepupusan, terdapat juga tumbuh-tumbuhan tempatan yang kini mengalami kepupusan dan dilabelkan sebagai terancam. Baiklah, yang pertama kita lihat bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ialah bunga yang terbesar di dunia dan terdapat di dalam hutan hujan di Malaysia. Baiklah, bunga Rafflesia ini terancam kerana hakisan tanah disebabkan pembalakan haram dan juga penerokaan tanah untuk dijadikan kawasan pertanian. Kita lihat pula contoh yang kedua iaitu bunga asam batu. Bunga asam batu dilanda kepupusan akibat daripada perdagangan secara tidak terkawal. Kemudian kita lihat pula contoh yang ketiga iaitu meranti daun besar dan pohon karas. Kedua-dua pohon ini merupakan pohon balak dan pembalakan haram telah menyebabkan mereka pupus dan terancam kerana pembalak-pembalak haram ingin membolok keuntungan untuk menjual hasil balak tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan faktor-faktor yang telah menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Baiklah, sebelum itu mari kita lihat informasi interaktif yang telah disediakan. Jumlah hidupan air tawar berkurang secara mendadak berbanding dengan hidupan lain. Pengurangan ini ialah sebanyak 84% daripada 1970-an sehingga 2018. Baiklah, kepupusan haiwan tidak sahaja berlaku pada haiwan darat tetapi berlaku juga kepada haiwan dan hidupan marin yang terdapat di seluruh dunia. Kita lihat faktor pertama iaitu masalah pembalakan haram. Pembalakan haram bermaksud penebangan spesies pokok yang dilindungi seperti cengal dan meranti. Pembalakan haram telah menyebabkan pelbagai spesies-spesies yang terancam kini sudah pupus. Membalak di kawasan perlindungan seperti kawasan hutan simpan dan taman negara adalah dilarang. Namun, pembalakan haram tetap dijalankan kerana pembalak-pembalak haram ingin memperoleh keuntungan yang besar daripada penjualan pokok-pokok yang dilabelkan sebagai pokok yang terancam. Untuk menyambung pembentangan yang telah dilakukan oleh saudara Afiq Nakiuddin, faktor yang seterusnya bagi menyumbang kepada kepupusan flora dan fauna adalah faktor pemburuan haram. Pemburuan haram ini akan menyebabkan memusnahkan habitat dan spesies haiwan yang tertentu, dan hasil daripada pemburuan haram ni, individu yang tidak bertanggungjawab itu akan mengeksploitasikan binatang dan mengaut untung yang haram, dan dibuat kerana memperoleh permintaan yang tinggi di pasaran gelap dan haram. Contohnya, apabila mendapat permintaan yang tinggi di pasaran gelap ataupun pasaran haram yang ada sebagai contoh di negara jiran kita iaitu negara Thailand, harimau Malaya ataupun harimau Malaysia ataupun yang lebih dikenali dengan
pak belang yang besar tu akan diburu untuk mendapatkan bulunya, dan perburuan yang untuk mendapatkan bulunya itu adalah satu perburuan yang tidak dikawal dan boleh mempupuskan haiwan tersebut. Dan dalam masa yang sama juga dia akan memusnahkan habitat kerana tiada lagi spesies yang sama tinggal dalam kawasan yang tertentu dan daerah-daerah yang tertentu dalam sesebuah hutan yang menjadi habitat utama haiwan tersebut. Dan pada masa yang sama juga pemburu-pemburu tu akan mendapatkan untung yang agak besar untuk dikaut dalam pemburu haram ni. Yang seterusnya adalah faktor yang akan terjadi hasil daripada kepupusan flora dan fauna adalah peningkatan suhu dunia, iaitu terjadinya fenomena El Nino yang menyebabkan suhu dunia meningkat dengan mendadak, dan hasil daripada faktor ni setengah haiwan dan tumbuhan terancam kerana tidak sesuai dengan cuaca panas. Contohnya haiwan-haiwan yang tidak sesuai dengan cuaca panas akan mencuba untuk menukar habitat yang didiami mereka, dan berkemungkinan dalam perjalanan untuk bermigrasi ataupun menukar mereka punya habitat akan menyebabkan mereka mati secara beramai-ramai ataupun melenyapkan habitat-habitat utama yang telah ditinggalkan. Jadi peningkatan suhu dunia ini juga akan menyebabkan haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada pupus. Seterusnya, faktor yang lain adalah faktor pembakaran hutan. Seperti yang kita tahu, pembakaran hutan ni banyak berlaku di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi di Indonesia ataupun negara jiran kita. Dan habitat haiwan di sekeliling tu dimusnahkan kerana mereka membakar hutan, contoh untuk pembangunan ataupun sememangnya untuk membakar hutan tersebut untuk pertanian. Dan sebagai contoh, pembakaran hutan juga boleh dibuat semasa mereka melakukan aktiviti pembalakan. Contohnya, mereka hanya memerlukan batang ataupun memerlukan balak yang perlu diambil daripada pokok. Namun, daun yang berlebihan akan cuba dilupuskan dengan cara membakar ataupun melenyapkan di kawasan tersebut juga, dan bukan dilenyapkan secara menggunakan medium yang betul. Dan contoh-contoh lain pula adalah apabila puntung rokok yang kebiasaannya pembalak-pembalak ni menghisap rokok, dan puntung rokok dibuang semasa membalak secara haram tu, sedikit sebanyak boleh mengakibatkan kebakaran kerana puntung rokok tu mungkin masih menyala dan boleh menyebabkan hutan tersebut terbakar tanpa disedari. Dan seterusnya adalah pembukaan tanah baru. Daripada faktor pembukaan tanah baru ni, kita akan melihat kepupusan flora dan fauna akan terus terjadi. Terdapat pro dan kontra dalam faktor ini, kerana pembukaan tanah baru ni juga adalah penting untuk kesinambungan ataupun penyambungan kita punya kehidupan di suatu tempat. Tetapi kontra kepada faktor ini adalah dalam masa yang sama kita memusnahkan spesies tumbuhan yang ada dengan menggondol ataupun melupuskan spesies-spesies tumbuhan yang ada dengan jentolak ataupun mesin-mesin yang canggih lah. Contohnya tanah rancangan yang telah diadakan di Malaysia adalah seperti tanah rancangan Felda dan Felcra. Dia pada masa yang sama menguntungkan manusia tetapi mengurangkan ataupun memusnahkan spesies tumbuhan dan haiwan. Dan apabila spesies tumbuhan tu berkurang, dia menjadikan kurangnya makanan haiwan dan haiwan mati ataupun pindah. Dan apabila berpindah ni, sama macam isu haiwan yang bermigrasi secara jauh tu, berkemungkinan akan mati
pada separuh jalan ataupun mati kerana kelaparan yang tidak mendapatkan makanan di habitat asal mereka. Seterusnya adalah faktor pembuangan sampah sara. Contoh yang paling dekat adalah sampah sara yang dianggap sebagai sampah sara domestik di Malaysia, iaitu botol kaca atau botol plastik dibuang ke alam sekitar menyebabkan kebakaran hutan dan kematian hidupan marin. Contohnya apabila kita berkelah ataupun berada di pantai ataupun tasik, kita akan membuang botol plastik setelah minum air ataupun melakukan aktiviti berkelah tersebut. Dalam masa yang sama menyebabkan kehidupan marin tu akan terjejas. Kalau dibuang di hutan pula, contohnya ada kebakaran hutan kerana peningkatan suhu dunia, benda tu akan lebih cepat terbakar kerana terdapatnya botol plastik yang senang terbakar. Seterusnya adalah kesan-kesan kepada kepupusan flora dan fauna. Sebagai selingan, tahukah anda Hari Hidupan Liar Sedunia iaitu World Wildlife Day pada 2021 telah diadakan dengan bertemakan Forest and Livelihoods, Sustaining People and Planet, dan disambut pada 3 Mac 2021 yang lalu. Kesan-kesan kepada kepupusan flora dan fauna ialah kitaran kehidupan akan terjejas. Kitaran kehidupan terjejas jika haiwan dan tumbuhan dipupuskan ataupun pupus secara beransur-ansur. Contohnya, apabila harimau diburu, harimau tidak dapat mengawal populasi rusa dan kijang. Yang mana populasi rusa dan kijang ini adalah dibiak untuk mengawal tumbuhan-tumbuhan perosak ataupun yang menjadi makanannya. Jadi apabila tumbuhan yang dimakannya melebihi daripada populasi yang asal, dia akan menjejaskan habitat tumbuhan tersebut. Dan seterusnya adalah kesan-kesan kepada kepupusan alam flora dan fauna ialah hakisan tanah dan tanah runtuh. Apabila pokok-pokok ditebang ataupun dibalak, akar-akar pokok tidak akan ada untuk mencekam tanah dan menyebabkan tanah runtuh. Yang ni kita lihat di kawasan-kawasan bukit yang telah dibangunkan untuk perumahan, dan pembakaran terbuka dan pembukaan tanah menyebabkan hakisan dan tanah runtuh. Yang terakhir daripada saya ialah kesan-kesan kepada kepupusan flora fauna ini adalah mencacatkan pandangan alam. Contohnya adalah flora dan fauna yang dimusnahkan akan meninggalkan kesan tanah gersang dan gondol. Dan apabila kita melihat daripada view atas ataupun drone view, kita akan melihat bahawa pandangan alam sekitar di sekelilingnya itu adalah cacat, dan melihat bukit itu sebagai tempat yang gondol dan botak kerana telah dibangunkan untuk benda-benda yang kadang mempunyai pro dan kadang mempunyai kontra yang tersendiri. Itu sahaja daripada saya, Nizaki. Saya akan menyerahkan kepada Syahizan untuk menyambung pembicaraan kita ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya, Syahizan anak lelaki Syarif, akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan kami. Okay. Slide berikut merupakan satu perkongsian daripada kumpulan kami berkaitan dengan kepupusan badak sumbu. Jadi pada tahun 1970, bilangan badak sumbu berada pada angka 70,000. Daripada peta yang ada kat slide tersebut, dapat kita lihatlah yang badak sumbu ni ada beberapa jenis. Contohnya yang terdapat di Afrika, ada badak sumbu berwarna hitam dan berwarna putih. Manakala di Asia, badak sumbu satu tanduk, badak sumbu Sumatera dan juga badak sumbu Jawa. Namun tahukah rakan-rakan semua, pada hari ini bilangan badak sumbu tersebut telah berkurang kepada 27,000 sahaja.
Hal ini disebabkan oleh aktiviti manusia yang kurang, yang tidak bertanggungjawab lah, yang menyebabkan badak tumbuh tersebut kepupusan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada langkah memelihara dan memelihara flora dan fauna. Sebelum saya pergi ke langkah-langkah, baiklah kita lihat dulu dekat kotak sebelah di sebelah langkah tersebut, yang mana kotak tahukah anda. Jadi kotak ini merupakan penambahan ilmu ataupun penambahan ilmu pengetahuan daripada kumpulan kami untuk rakan-rakan semualah. Jadi tahukah rakan-rakan semua, menurut laporan kebangsaan ke-6 Malaysia pada Konvensyen Kepelbagaian Biologi 2019, negara dilaporkan memiliki 306 spesies mamalia, 742 spesies burung, 242 spesies amphibia, 567 spesies reptilia dan lebih 2000 spesies ikan dan 150,000 spesies invertebrata. Baiklah, langkah yang pertama untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna. Langkah pertama ialah mengawal kegiatan pembalakan haram. Jadi, agensi yang terlibat dalam pengawalan kegiatan haram ini ialah Perhilitan dan juga Jabatan Perhutanan Malaysia. Apa yang agensi ini boleh lakukan adalah dengan membuat pemantauan atau rondaan kepada hutan-hutan yang mungkin dijadikan spot ataupun tempat pembalakan haram. Seterusnya, merekrut ranger hutan lebih banyak. Jadi untuk apa kita perlukan ranger hutan yang banyak ini? Supaya pemantauan di hutan itu lebih kerap. Sebagai contoh, boleh saya kongsi sedikit di tempat yang saya tinggal. Pihak Perhilitan telah merekrut ranger hutan ni daripada penduduk setempat. Jadi rakan-rakan saya yang direkrut itu akan memantau kawasan hutan yang saya diami, iaitu hutan Krau. Okay. Dan yang terakhir ialah menanda kawasan dilarang membala. Jadi langkah ini juga saya rasakan perlulah supaya hutan tidak dicerobohlah oleh pembalakan haram dan menyebabkan kepupusan kepada flora dan fauna. Seterusnya, langkah mengatasi kepupusan flora dan fauna yang kedua ialah penanaman semula. Jadi, penanaman semula ini haruslah dibuat dan dimulakan di sekolah lagi. Sebab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, apabila kita mulakan daripada sekolah, nilai mencintai alam sekitar itu mungkin dapat diterapkan dalam diri murid-murid dan dibawa hingga mereka dewasa. Jadi, pihak sekolah boleh membuat program satu murid satu pokok, yang mana setiap minggu ataupun setiap bulan mesti ada aktiviti menanam pokok oleh murid. Okey, seterusnya, tanda data pokok yang dibalak supaya dapat tanam pokok induk yang sama. Jadi kat sini kita nak gantikan semula pokok yang telah pupus akibat dibalak, supaya pokok-pokok itu dapat kita lihat lagi di masa akan datang. Seterusnya ialah memastikan juga bekalan kayu tidak terbantut dan berjadual. Jadi pihak sekolah boleh menyediakan bekalan kayu dengan secukupnya. Bekalan kayu itu haruslah daripada pokok-pokok yang sudah ditanda datanya untuk kita tanam semula di sekolah tersebut, dan kita buat secara berjadual. Contohnya, pada bulan ini kita menanam pokok A,
Dan di bulan depan kita juga kita pula menanam pokok B. Jadi berikut adalah proses-proses untuk kita lakukan program satu murid dan satu pokok di sekolah. Okey, langkah yang seterusnya ialah mewujudkan tempat perlindungan bagi flora dan fauna ini. Yang pertama ialah pusat rehabilitasi haiwan. Jadi pentingnya pusat rehabilitasi haiwan ini adalah untuk memastikan haiwan-haiwan yang hampir pupus supaya habitatnya tidak pupus dan tidak diburu oleh pemburu-pemburu haram di luar. Jadi contoh pusat rehabilitasi haiwan yang ada dekat negara kita ni adalah yang berada di sepiluk Sabah, iaitu pusat pemeliharaan orang hutan. Dan contoh lain ialah pusat konservasi gajah kebangsaan yang berada di Kuala Gandah, Pahang. Jadi saya ataupun rakan-rakan semua bolehlah melawat pusat-pusat rehabilitasi ini untuk kita kenal ataupun kita lihat haiwan-haiwan yang hampir-hampir pupus ini. Okey, baiklah. Jadi pusat rehabilitasi ini juga tempat perlindungan haiwan-haiwan selain zoo yang ada di negara kita ni. Okey, seterusnya menempatkan di sesuatu tempat untuk elak pemburuannya di luar. Jadi tempat perlindungan ni itulah tujuannya untuk mengelakkan haiwan-haiwan yang hampir pupus ini daripada diburu oleh pemburu-pemburu haram. Jadi sekiranya ditempatkan di tempat perlindungan, haiwan-haiwan tersebut dapat diselamatkan. Selain itu, di pusat perlindungan ini juga makanan haiwan cukup dan terjaga. Maknanya tidak ada isu atau tidak akan ada masalah kepada haiwan itu untuk makan. Dan yang terakhir ialah nutrisi pokok yang diperlukan cukup. Baiklah, untuk nutrisi pokok yang diperlukan cukup ini, seperti mana yang kita tahu, keadaan di dunia sekarang ataupun kita ambil di negara kita, hutan-hutan sudah tidak selamat kerana pembalakan haram. Makanya nutrisi yang akan diterima oleh pokok tidak cukup. Jadi sekiranya pokok ni ditempatkan di tempat perlindungan, pokok-pokok ini akan dijaga dan dipastikan nutrisi yang akan pokok itu dapat cukup. Sekiranya nutrisi pokok tersebut cukup, kita dapat menghindar daripada kepupusan fauna pokok tersebut. Seterusnya ialah mewujudkan hutan simpan. Jadi mengapa hutan simpan ini perlu diwujudkan? Ia perlu diwujudkan adalah untuk mengekalkan kehidupan flora dan fauna. Jadi sekiranya hutan simpan itu sudah diwartakan, tidak akan ada lagi orang yang akan masuk untuk memusnahkan hutan tersebut. Jadi apabila hidupan flora dan fauna ini kekal, generasi akan datang dapat melihat flora dan fauna ini. Contoh hutan simpan yang ada di negara kita ialah di Taman Negara Endau di Rompin dan juga di Taman Negara Gunung Gading. Selain itu, langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna ini adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Pihak berkuasa perlu mendenda dan menghukum pemburu haram atau pembalak haram. Jadi hukuman yang diberikan kepada pemburu atau pembalak haram ini haruslah hukuman
yang berat dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Perkara tersebut adalah untuk memberi pengajaran kepada pemburu atau pembalak haram yang lain supaya tidak melakukan kegiatan tersebut di hutan-hutan negara kita. Selain itu, pihak berkuasa boleh mewartakan akta lah. Jadi antara contoh akta yang telah diwartakan, Akta Perhutanan Negara 1984. Jadi diharapkan dengan penguatkuasakan undang-undang ini, isu ataupun masalah kepupusan flora dan fauna ini dapat kita hindari. Seterusnya, berikut merupakan fakta menarik. Kura-kura Kepulauan Pintar. Jadi, Kepulauan Pintar ini di mana? Kepulauan Pintar ini berada di negara Ecuador. Kura-kura ini pupus disebabkan habitat dimusnahkan dan aktiviti pemburuan kura-kura. Jadi, sayanglah kura-kura tersebut habitatnya musnah akibat kerakusan yang ada pada diri manusia di dunia ini. Jadi akibat daripada kerakusan manusia ini, mungkin generasi-generasi yang akan datang tidak dapat lagi melihat kura-kura di Kepulauan Pintar ini. Okey, kesimpulan. Kita sudah masuk kepada kesimpulan. Jadi kumpulan kami mencipta satu formula, iaitu MUSE, yang mana M merujuk kepada merancang. Kita mestilah merancang perbuatan kita agar perbuatan yang dilakukan tidak menjejaskan flora dan fauna. Jadi setiap perkara yang kita lakukan pada seharian kita, kita tidak boleh menjejaskan flora dan fauna lah. Contohnya, contoh mudah yang saya berikan, ketika kita hendak membuang sampah. Jadi kita tidak boleh membuang sampah di sungai, di merata-rata tempat, kerana ia pasti akan menjejaskan flora dan fauna. Jadi kita perlu membuang sampah tersebut di dalam tong sampah di tempat yang sudah disediakan, supaya perbuatan itu tidak menjejaskan flora dan fauna. U pula merujuk kepada usaha. Kita mestilah sentiasa menyokong usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam memelihara alam sekitar. Di sini kita perlu mewujudkan rasa sokong kita dengan contohnya, saya bagi contoh. Kelab Alam Sekitar ingin membuat satu program membersihkan taman-taman ataupun membuat penanaman semula pokok. Jadi kita menyokong usaha tersebut dengan melibatkan diri kita bersama-sama kelab alam sekitar tersebut memelihara alam sekitar. S pula merujuk kepada sayangi. Kita mestilah menyayangi alam sekitar agar generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam sekitar. Jadi rasa cinta atau sayang kepada alam sekitar itu perlulah diterapkan dalam diri kita sendiri, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang menjejaskan alam sekitar, yang mengakibatkan generasi-generasi akan datang tidak dapat menikmati keindahan alam sekitar. Jadi sebelum kita menyuruh orang lain menanamkan rasa cinta terhadap alam sekitar, baiklah kita menanamkan rasa cinta alam sekitar tersebut kepada diri kita sendiri dahulu. Dan yang terakhir ialah E. E merujuk kepada elak. Kita perlu sentiasa mengelakkan aktiviti atau perbuatan yang menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Untuk elak ni, kita tidak boleh membuat sesuatu perkara
yang mengakibatkan kita akan menjejaskan alam sekitar tersebut. Sebagai contohnya, ketika hendak membakar sampah, kita tidak boleh membakar sampah secara terbuka, kerana sekiranya kita melakukan perkara tersebut, kita sudah membuat satu pencemaran kepada alam sekitar lah, iaitu pencemaran udara. Jadi berhati-hatilah ketika kita melakukan sesuatu perkara supaya ia tidak menjejaskan alam sekitar. Okey, seterusnya sekian, terima kasih. Berikut saja adalah pembentangan daripada kumpulan kami. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, marilah kita melihat kepada kata-kata yang telah dicoretkan oleh Zainal Abidin, iaitu keindahan alam adalah bukti kecintaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Daripada kata-kata tersebut dapat saya simpulkan bahawa alam sekitar ini merupakan anugerah yang diberikan daripada Tuhan. Jadi kita sebagai makhluk yang hidup di bumi ini perlulah menjaga alam sekitar dengan baik. Sekian, terima kasih.